Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sedang jemaah, muslimin, muslimat, hadirin wal hadirat, ayahanda, bunda, adik kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Pertama kalinya syukur kita kepada Allah kerana kita telah pun memasuki tahun baru Hijrah 1445 Hijrah. Setelah berakhirnya 1444 Hijrah yang lalu, apabila masuknya waktu maghrib sebentar tadi. Dan Alhamdulillah, sedar tidak sedar juga kita juga memasuki pada bulan Muharram, salah satu daripada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, bulan-bulan yang mempunyai kelebihan dan juga keutamaan. Seperti mana Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala itu adalah sebanyak 12 bulan sebagaimana yang terdapat di dalam kitabullah, yakni yang disebutkan di Lauh Mahfuz. Pada hari diciptakan langit-langit dan juga bumi, di antaranya bulan-bulan tersebut adalah 4 bulan haram. Demikian itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Kemudian disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, di dalam setahun itu ada 12 bulan, dan di antaranya 4 bulan yang haram, 3 bulan yang berturut-turut, yaitulah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, serta bulan Rajab yang berada di antara Jamadil Akhir dan juga Sya'ban. Maka dalam 4 bulan haram itu kita dilarang oleh Allah Ta'ala untuk berperang. Ketahuilah, bulan-bulan berkenaan sangat dihormati dari sudut amalan soleh. Begitu besar ganjarannya jika melakukan amal kebajikan pada bulan-bulan berkenaan. Namun awas, sekiranya kita melakukan dosa dan juga maksiat, maka dosa dan maksiat itu juga menjadi lebih besar di dalam bulan-bulan haram berbanding dengan bulan-bulan yang lain daripada 4 bulan tersebut. Maka pada bulan Muharram ini ada satu amalan soleh yang sangat dituntut untuk umat Islam lakukan, iaitulah memperbanyakkan puasa sunat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal puasa setelah bulan Ramadan adalah pada bulan Allah Al-Muharram, dan sesungguhnya solat yang paling afdal setelah solat fardu adalah salatul lail, solat qiyamul lail. Rawahu Abu Dawud. Dalam sebuah hadis lain ada diceritakan tentang seorang lelaki yang telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apakah yang Rasulullah
ataupun tentang bulan apakah yang Rasulullah diperintahkan untuk dirinya berpuasa setelah bulan Ramadan, maka jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kamu hendak berpuasa setelah bulan Ramadan, maka berpuasalah kamu pada bulan Al-Muharram, kerana sesungguhnya ia adalah bulan Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, apabila kita lihat tentang hadis ini, maka menunjukkan bulan Muharram ini bukanlah bulan yang biasa, bulan yang calan-calan. Bahkan ia juga dikenali sebagai bulan Allah, yang mana Allah Ta'ala tidak sandarkan bulan-bulan lain dengan sandaran yang demikian. Maka jika sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu pastinya menjadi sesuatu yang mulia, dan ia sama seperti Baitullah yang kita sebut, ataupun Rasulullah, Abdullah dan seumpamanya. Jadi bersyukur kita kepada Allah kerana kita telah memasuki tahun baru Hijriyah yang mengingatkan kita tentang kisah penghijrahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menempuh segala mehnah, di dalam menempuh segala rintangan, cabaran dan ujian, yang mana insya-Allah kita akan sentuh sedikit sebanyak pada malam ininya, berkenaan dengan sejarah dan juga beberapa peristiwa yang berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah, dan apakah peristiwa-peristiwa yang besar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya petik daripada kitab Rahiqul Makhtum, karangan salah seorang daripada ulama yang besar yang menceritakan tentang sirah dan juga sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum daripada itu kita sambung sedikit pengajian kita, dan insya-Allah kita akan menyentuh tentang sejarah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Penawar bagi hati Syifaul Qulub yang telah dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, Khuaidim Talabatul Ilmu Syarif Al-Haram Al-Makki. Kata pengarang kitab kita, maka tiada ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melainkan hamba Allah yang disuruh menyampaikan perintah Tuhannya. Jadi pada pertemuan yang lepas kita menceritakan sedikit sebanyak tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatnya Nabi, kelebihan-kelebihan Nabi kita. Maka kata pengarang kita, Nabi kita ni iaitulah ditugaskan oleh Allah sebagai Rasulullah, pesuruh Allah. Dan salah satu daripada sifat yang wajib bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam iaitulah tabligh. Apa makna tabligh? Menyampaikan apa yang Allah Ta'ala perintah untuk disampaikan. Maka tidak ada sesuatu yang Allah Ta'ala perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tidak sampaikan kepada kita. Dan di sana para ulama membahaskan setiap wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada 3 keadaan. Yang pertama, apa sahaja yang Nabi dapat daripada Allah dan wajib Nabi sampaikan kepada umat dia, sekalian manusia. Seperti mana kita kata perintah sembahyang, perintah puasa, keluar zakat dan sebagainya. Maka hak ni tidak ada sesuatu pun yang diselindungi, yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga wahyu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima dari Allah
sama ada melalui mimpi yang benar, melalui perantaraan malaikat Jibril. Ada beberapa keadaan bagaimana wahyu ini diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi diberi pilihan oleh Allah, sama ada Nabi nak bagi tahu, nak royak, ataupun Nabi nak sembunyikan. Dan ada juga wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita khusus untuk Nabi, dan Nabi tak wajib sampaikan. Apakah yang dimaksudkan dengan wahyu yang dikhususkan oleh Nabi sahaja? Iaitu daripada segala rahsia-rahsia ketuhanan yang Nabi dapat, rahsia-rahsia ma'rifah yang Nabi dapat daripada Allah Ta'ala. Seperti mana kisah Isra' dan Mi'raj Nabi. Nah, ketika Nabi bermunajat dengan Allah, maka di sana ada khususiah yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Dan segala perkara-perkara itu tidak diwajibkan oleh Nabi untuk Nabi cerita kepada umat dia. Bahkan itulah rahsia Nabi dengan Allah. Bahkan itulah pilihan yang Allah Ta'ala berikan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi wajib sampaikan sekalian yang wajib yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita pun. Seperti firman Allah Ta'ala, seperti mana Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surah An-Nur ayat 54, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma 'alal rasuli illa al-balaghul mubin. Artinya, arti firman Allah, tiada atas pesuruh melainkan menyampaikan yang nyata. Ia pesuruh, ia rasul. Jadi tidak ada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembunyikan. Tugas Nabi itu pesuruh Allah, penyampai risalah yang Allah Ta'ala turunkan kepada manusia, perantaraan, pintu kepada kita untuk mengenal agama, pintu kepada kita untuk mengenal Allah, pintu kepada kita untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dan firman-Nya, firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Qasas ayat 56, apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Artinya bahawasanya engkau, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada menunjuki engkau, yakni tiada dapat memberi hidayah akan mereka itu, yakni manusia, yang engkau kasih akan dia manusia. Dan tetapi, yakni akan tetapi, Allah Ta'ala jualah menunjuki ia Allah akan mereka itu, yakni Allah Ta'ala jualah yang memberi hidayah akan sekalian manusia, yang mengkehendaki ia Allah akan dia manusia. Dan amati olehmu akan firman Allah Ta'ala. Jadi seterusnya ayat yang lain Allah Ta'ala kata, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayat yang kita bacakan tadi, yang kedua tadi, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ayat ini adalah suatu kenyataan daripada Allah Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara asbabun nuzul, asbab Allah Ta'ala turun ayat ini kepada Nabi, iaitulah kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah supaya diislamkan pokcik saudara dia, pok saudara Rasulullah. Siapa dia? Iaitulah Abu Talib.
Abu Talib bin Abdul Muttalib, saudara Nabi yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi kecil setelah mana meninggalnya datuk dia. Seperti mana yang kita tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia dilahirkan dalam keadaan yatim, kehilangan ayahnya. Ayahnya telah pun meninggal sebelum dia sempat dilahirkan. Lalu bila dia dilahirkan dalam keadaan yang yatim, maka dia dijaga oleh ibu dia. Sehinggalah ibunya pun meninggal, maka dia dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib, dan akhirnya datuk dia pun meninggal, dia dibesarkan oleh saudara dia Abu Talib. Jadi Abu Talib ini kalau kita tengok dari segi sejarahnya sangat mencintai Rasulullah, sangat melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh kerana Abu Talib ini juga merupakan salah seorang daripada pembesar Quraisy, orang yang ada pengaruh di kalangan pembesar-pembesar Quraisy, maka ketika itu pembesar-pembesar Arab jahiliyah yang lain tidak mampu nak menyakiti Rasulullah, tidak mampu nak melakukan sesuatu yang melebihi batas kerana penghormatan mereka terhadap Abu Talib. Sehinggalah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan saudara dia ni mati dalam keadaan Islam, supaya tidak sahaja saudara dia ni menjadi pelindung dia di dunia, bahkan dia dapat bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga di akhirat kelak. Ini satu cerita yang sangat menyayat hati, bagaimana kecintaan seorang anak kecil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibesarkan oleh saudara dia, diumpamakan seperti ayah dia yang melindungi dia, yang mempertahankan dia, yang membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi dicerca, Nabi diserang bertubi-tubi. Bahkan apabila keadaan ini berlaku, maka Nabi menginginkan supaya diislamkan Abu Talib. Sebab itu salah satu daripada tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa dia kata? Aku lebih suka supaya Abu Talib itu memasuki Islam berbanding daripada ayahku memeluk Islam. Kenapa Abu Bakar sanggup berkata dengan perkataan demikian? Kerana kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Islam ayah aku semata-mata, maka itu hanya perkara yang biasa. Tetapi kalau Islamnya Abu Talib, maka itulah perkara yang disukai, perkara yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kecintaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sanggup mengeluarkan perkataan yang sedemikian, menunjukkan alamat kecintaan dia. Apa yang Nabi suka, apa yang menggembirakan Rasulullah, maka hak tu lebih dia harapkan, hak tu yang lebih dia cintai berbanding ayah dia sendiri yang kita kata membesarkan dia, yang mengajar dia, yang memberi perlindungan di dunia. Tetapi kalau keislaman ayahnya semata-mata tidak memberi kesan apa-apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Allah Taala menyebutkan di dalam ayat yang kita bacakan sebentar tadi, innaka la tahdi man ahbabta. Bila mana Abu Talib ini meninggal dalam keadaan belum sempat memeluk Islam. Di saat Abu Talib di dalam sakarat, maka datang sahabat-sahabat untuk membantu, untuk membimbing Abu Talib ini supaya mengucap dua kalimah syahadah. Tetapi Allah Ta'ala lebih mengkehendaki, Allah Ta'ala lebih mengetahui, Allah Ta'ala memilih di kalangan hamba-hambanya yang Allah Ta'ala pilih. Seperti mana ayat yang kita baca tadi, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak boleh memberi petunjuk, tidak boleh membuka hidayah
tidak boleh melembutkan hati manusia bagi siapa yang engkau kasih, bagi siapa yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang memberi petunjuk, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang memberi hidayah, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang memberi perasaan, yang membuka ilmu, yang memberi kefahaman dan sebagainya. Yahdi man yasha, bagi mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi itu adalah satu kenyataan yang Allah Ta'ala tegaskan kepada Rasulullah. Sekasih mana pun orang yang Nabi kasih, maka kalau bukan kehendak Allah Ta'ala, perkara tersebut tidak akan berlaku. Sebab itu kalau kita tengok kisah hijrah Nabi, kita masuk sedikit berkenaan dengan sirah Rasulullah. Nabi, sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinatul Munawwarah, bila keadaan Nabi ini mendapat tentangan yang sangat hebat daripada pembesar-pembesar kafir Mekah, maka Nabi pun bercadang untuk pergi ke Taif. Jadi Taif ini satu kampung yang merupakan tempat asal usul kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, dengan harapan supaya penduduk di sana ni dapat menerima dakwah Islam, dengan harapan supaya di sana dia boleh jumpa dengan waris-waris saudara mara Sayyidatina Khadijah, lembut hati orang-orang Taif ini. Jadi Nabi pergi ke Taif ni pada tahun 10 kenabian. Jarak Taif ke Mekah ni lebih kurang 60 batu. Dan Nabi pergi dan balik berjalan kaki ditemani oleh seorang pembantu dia, iaitulah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah satu-satunya sahabat yang menemani Rasulullah ketika mana Nabi nak pergi ke Taif. Jadi setiap kali baginda berjumpa dengan kabilah di jalanan, maka baginda akan mengajak mereka untuk memeluk Islam. Namun tidak ada satu kabilah pun, tidak ada suatu kaum pun yang menyahut ajakan baginda. Bahkan apabila baginda sampai di Taif, baginda berjumpa dengan 3 orang bersaudara dari Bani Saqif. Ketiga-tiga mereka ni mengejek dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda tinggal di Taif selama 10 hari, jadi Nabi berada di Taif ini selama 10 hari. Sepanjang tempoh itulah semua orang kenamaan telah Nabi jumpa, tetapi semua mereka itu telah menghina dan mencaci Nabi kita. Malah mereka menyuruh khadam-khadam mereka membaling batu kepada Nabi. Dan ketika Nabi hendak keluar dari Taif, tumit kaki Nabi SAW ini terkena batu sehingga kasut baginda dipenuhi dengan darah. Ketika itu Zaid bin Harithah ini yang cuba melindungi Nabi turut terkena batu di kepalanya. Maka Nabi dihambat sejauh 3 batu dari Taif. Ini satu cerita yang berlaku kepada Nabi kita. Maka Nabi masuk di suatu kebun Utbah dan Syaibah yang merupakan 2 beradik anak lelaki Rabi'ah. Di kebun itu maka Nabi pun terduduklah di sebuah pohon kurma dan menenangkan diri. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah. Apakah doa yang dibacakan oleh Rasulullah? Ya Allah, kepadamu aku mengadu lemahnya aku ini, serta kurangnya daya upayaku, serta hinanya aku di kalangan manusia. Wahai Tuhan yang maha pengasih di antara yang mengasihani, Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah. Engkau adalah Tuhanku, kepada siapa Engkau serahkan aku ini? Adakah kepada orang yang jauh yang mencari kesempatan menyerangku, atau adakah kepada musuh yang Engkau serahkan urusanku kepadanya? Jika Engkau tidak memurkaiku, maka aku tidak akan memperdulikannya. Akan tetapi kesejahteraan daripadamu adalah lebih luas untukku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi segala kegelapan, serta menyebabkan urusan dunia dan akhirat ini menjadi baik, agar janganlah kemurkaanmu menimpa kepadaku,
atau engkau menjadi murka kepadaku, bagimu keredaan sehingga engkau benar-benar meredainya. Tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan pertolonganmu, wahai Allah. Setelah mana Nabi mengadu, Nabi merintih dengan doa ini, maka para malaikat turun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, apakah yang menyebabkan bergegarnya tiang arasy? Bila Nabi mengadu kepada Allah, maka ketika itu Allah mendengar, Allah menyahut akan pengaduan kekasihnya. Maka apa kata malaikat kepada Rasulullah? Ya Muhammad, kalau engkau ingin aku hempak seluruh penduduk Taif dengan gunung-gunung, dengan bukit-bukit yang mengelilinginya, nescaya akan aku lakukan. Tapi apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat? Jangan kamu lakukan demikian. Dan boleh jadi mereka ini tidak lagi menerima hidayah, tidak lagi mampu menerima cahaya Islam, tetapi akan lahir daripada sulbi-sulbi mereka ini anak-anak cucu-cucu yang akan mentaati Allah dan akan mentaati Rasulnya. Jadi jelas apa yang berlaku pada hari ini tentang doa Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita pergi ziarah ke Mekah dan kita pergi ziarah ke Taif, kita boleh lihat bumi Taif yang sangat subur dengan tumbuh-tumbuhan, bumi Taif yang didoakan oleh Rasulullah SAW ketika dahulu, yang pernah menjadi suatu sejarah yang besar bagi diri baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang berlaku kepada Nabi, maka Nabi pun balik. Nabi balik ke Mekah semula, dan ketika itu Nabi menawarkan beberapa penawaran kepada pembesar-pembesar, kepada kabilah-kabilah yang lain pula setelah datangnya bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Jadi pada tahun 10 kenabian belum berlaku lagi peristiwa hijrah, sehinggalah pada musim haji tahun ke-11 kenabian, Nabi telah bertemu dengan 6 orang pemuda Yasrib. Yasrib ni nama asal Madinah. Sebelum dinamakan Madinah, maka bandar tersebut ataupun kota tersebut, negeri tersebut dipanggil sebagai Yasrib. Jadi pada tahun 11 kenabian tu Nabi bertemu dengan orang pemuda Yasrib, dan mereka ni tertarik dengan seruan Nabi kerana mereka pernah mendengar cerita-cerita tentang Nabi akhir zaman yang akan keluar daripada mulut-mulut orang Yahudi di Yasrib. Jadi penduduk asal di kota Madinah sebelum daripada dakwahnya Nabi, sebelumnya hijrahnya Nabi, ada dah di kalangan orang-orang Yahudi. Jadi mereka pun pulang ke Yasrib dalam keadaan masih lagi memeluk Islam. Itu pada tahun 10 Hijrah. Tetapi mereka telah membawa perkhabaran tentang Nabi akhir zaman kepada seluruh masyarakat Yasrib. Jadi seluruh penduduk Yasrib mula maklum berkenaan dengan Rasulullah SAW. Dan ketika itu jugalah Sayyidatina Khadijah telah pun wafat bertemu dengan Allah. Sayyidina Abu Talib telah pun bertemu dengan Allah, telah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW pun berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebelum daripada berlakunya peristiwa penghijrahan Nabi ke Madinatul Munawwarah. Pada tahun 11 kenabian, pada bulan Syawal, Rasulullah SAW berkahwin dengan anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian sebelum daripada itu juga berlakulah peristiwa Isra Mi'raj sebagai suatu hadiah daripada Allah, sebagai suatu bentuk hiburan kepada Nabi SAW. Bila mana Nabi diuji dengan ujian yang bertalu-talu, bila mana Nabi di pulau, Nabi dihalang, Nabi diancam untuk dibunuh dan sebagainya,
Maka ketika itu jugalah berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj kepada Rasulullah. Setelah mana Nabi dibawa oleh malaikat bertemu dengan Allah, selesai dalam masa satu hari, dalam masa satu malam saja Nabi pergi dan Nabi pulang. Keesokan harinya maka bertambah lagi lah ujian ke atas diri Nabi bila Nabi menceritakan peristiwa tersebut, yang mana orang yang kufur semakin kuat kekufurannya, semakin kuat penentangannya terhadap baginda Nabi SAW. Begitu juga ada sebahagian penduduk Mekah yang telah pun masuk Islam. Bila Nabi menceritakan keadaan yang berlaku kepada Nabi diperjalankan oleh Allah dalam masa satu malam, mereka keluar daripada Islam, murtad kembali. Dan ketika itu orang yang beriman, yang benar imannya kepada Rasulullah, semakin kuat pegangannya, semakin teguh i'tiqadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka pada tahun ke-12 Hijrah berlakulah yang dinamakan sebagai bai'ah yang pertama. Nabi telah buat pertemuan dengan 12 orang laki-laki daripada Yasrib, lanjutan daripada pertemuan pertama di Aqabah Mina pada tahun ke-11 kenabian. Jadi sebelum itu jumpa dah, tapi belum lagi memeluk Islam. Maka tahun ke-12 kenabian sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, sebab Nabi berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. 13 tahun bermula daripada 40 hinggalah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berada di Mekah selama 13 tahun berdakwah dan berada di Madinah selama 10 tahun. Jadi pada tahun ke-12 kenabian, Nabi bertemu dengan 12 orang lelaki daripada Yasrib tadi, dan ketika itu kesemua orang laki-laki, kesemua 12 orang laki-laki tadi itu bersetuju untuk memeluk agama Islam dan berbai'ah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tidak membiarkan 12 orang laki-laki tadi itu pulang sebegitu sahaja. Bahkan Nabi menghantar sahabat dia yang mulia, iaitulah Mus'ab ibn Umair, untuk mengajarkan penduduk-penduduk di Yasrib memeluk Islam dan tentang syariat Islam. Maka sebelum tiba musim haji pada tahun ke-13 kenabian, Mus'ab pulang ke Mekah bertemu dengan Nabi, membawa berita yang menggembirakan. Apakah berita tersebut? Iaitulah ramainya penduduk Yasrib dari pelbagai perkampungan menerima ajaran Islam. Maka berlakulah bai'ah yang kedua. Tadi bai'ah yang pertama pada tahun 12 kenabian. Bai'ah kedua ni berlaku pada tahun ke-13 kenabian. Seramai 70 orang lelaki dan 2 orang wanita beragama Islam dari Yasrib datang ke Mekah untuk mengerjakan haji. Jadi zaman dahulu di kota Mekah ni, di Masjidil Haram, setiap kali bulan Zulhijjah memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sana akan mengerjakan haji. Haji yang dimaksudkan di sini bukan haji seperti mana yang disyariatkan di dalam agama Islam. Tapi benda tu sudah berlaku dah. Haji bulan Zulhijjah akan ramailah pembesar-pembesar daripada negara-negara yang lain akan mari ke kota Mekah. Jadi Nabi menggunakan kesempatan itulah untuk menyebarkan Islam. Maka tahun ke-13 kenabian ni, 70 orang laki-laki dan 2 orang wanita yang beragama Islam ni dari Yasrib mari ke Mekah untuk mengerjakan haji. Mereka datang bersama dengan jemaah haji yang lain yang masih syirik, yang masih lagi belum beriman. Maka kali ini berlakulah bai'ah kedua dengan kandungan perjanjian yang lebih tegas dan serius, iaitu dalam hal taat setia atas segala suruhan Nabi dan sanggup melindungi Nabi walau dalam apa keadaan sekalipun. Seramai 12 orang natib telah dilantik bagi memikul tanggungjawab memimpin kaum mereka ketika di Yasrib. Daripada 12 orang itu, 9 orang dilantik dari kabilah Khazraj dan 3 daripada kabilah Aus. Seperti mana yang kita tahu, Aus dan Khazraj ini satu-satunya ataupun 2 kabilah yang tidak pernah berdamai, yang banyak tahun bermusuh-musuhan, berperang-perangan, berbunuh-bunuhan. Nah,
Sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi asbab penyatuan mereka, persaudaraan mereka. Kaum Ansar yang kita panggil, kaum yang menolong jemaah umat Islam yang berhijrah ke Madinah. Nah, jadi mereka pun pulang. Maka ketika itulah, setelah mana berlakunya bai'ah Aqabah yang kedua, seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim. Sesungguhnya innama yubayyi'un, mereka yang telah bai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya mereka telah pun berbai'ah dengan Allah Ta'ala. Yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah lah di atas tangan-tangan mereka, dengan makna kekuasaan Allah, pemeliharaan Allah lah di atas segala apa yang berlaku kepada mereka. Jadi setelah daripada itulah berlakunya peristiwa hijrahnya Nabi, ketika mana itu berlakunya cadangan daripada pembesar Quraisy. Nah, sebenarnya cadangan untuk membunuh Rasulullah ini adalah daripada iblis yang telah menyamar sebagai manusia yang mencadangkan usul membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Narul Nadwah, parlimen Quraisy ketika itu. Nah, sehinggalah berlaku penghijrahan Nabi bersama dengan sahabat dia yang mulia juga, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sebelum daripada Nabi berhijrah ni, Nabi telah memerintahkan, mengarahkan sahabat-sahabat yang lain bergerak terlebih dahulu ke Madinatul Munawwarah. Itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan sejarah ataupun sirah penghijrahan Nabi ke bumi Madinatul Munawwarah. Kemudian kata pengarang kita wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, dan melihat engkau akan manusia masuk mereka itu manusia ke dalam agama Allah Ta'ala satu jemaah. Kemudian daripada masuk mereka itu seorang-seorang. Ini tafsir. Pengarang kita mari terjemah sekali dengan tafsir syarah kepada ayat Quran. Maka mengucap tasbih olehmu dengan memuji Tuhan engkau dan minta ampun olehmu akan dia Allah, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat. Maka menetapkan Allah Ta'ala akan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada pangkat mata memandang sahaja. Apa makna pada pangkat mata memandang sahaja? Yakni apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib buat adalah menyampaikan, mengajak, menyeru manusia. Tidak lebih daripada itu. Yang memberi hidayahnya adalah Allah. Dan berfirman ya Allah, ini tafsir kepada ayat tadi, apabila engkau lihat hamba Allah Ta'ala masuk di dalam agama Allah, yakni masuk Islam, maka berkata olehmu dengan kepujian Allah Ta'ala. Maknanya alhamdulillah. Jadi ada orang yang diberikan hidayah, dibukakan hati dia untuk memeluk Islam, maka itulah pujian bagi Allah. Itulah rahmat, kasih sayang daripada Allah. Maka jika berpaling hatimu, tiada dengan kepujianku, bukan dengan sebab kemuliaanmu, bukan dengan sebab diri kita, tetapi adalah Allah Ta'ala yang menggerakkan hati manusia. Dan ialah makna tasbih, yakni maha suci Allah dengan memuji Tuhanmu. Maka jika berpaling hati engkau daripada diri engkau dan usaha engkau, maka minta ampun olehmu akan dia. Jadi setiap dakwah yang kita sampaikan, jangan kita rasa diri kita lah yang menyebabkan orang ni masuk Islam. Hakikatnya itu adalah kepujian bagi Allah. Maka minta ampun olehmu akan dia Allah, supaya menerima taubat ia Allah atas engkau. Berkata akan dia, yakni ini perkataan
oleh Hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, pada Usuluddin. Dan tak kala adalah setengah daripada alamat kasih akan Allah Ta'ala, redha dengan qada'nya, maka hamba, yakni pengarang kitab kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, iringkan akan bab kasih ini dengan bab redha dengan qada Allah Ta'ala. Maka hamba berkata, bab yang ke-9 pada menyatakan redha dengan qada Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Jadi setakat inilah untuk malam ini. Mudah-mudahan kita mengambil pengajaran dan manfaat daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita, dan kita mengambil pengajaran dan juga menghayati sejarah sirah Nabi kita di dalam mengajak manusia ke arah kebaikan, memeluk Islam dan sebagainya. Rintangan, perjuangan, halangan yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab.